Assalamualaikum dan selamat pagi. Ceria-ceria saja di MHI. Di depan kaca TV anda, Anim Izzati dan Nazraman menceriakan pagi anda, insya-Allah. Satu Jumaat, hari Jumaat yang barakah, 1 November ni. Wow, cepat betul masa berlalu. Hanya tinggal 2 bulan lagi sebelum kita menyambut 2025. Anim dah bersedia? Betul, bersedia ataupun tidak itu tidak ada jawapannya lagi. Tapi yang paling penting sekali, kalau kita tengok kan, lagi 3 bulan nak puasa. Itu pun itu penting lagi juga. Lah tak bersedia kan. Yang belum ganti puasanya lain. Ni kan, 1 bulan akan berlangsungnya pelbagai perayaan. Betul tak? Betul. Rayanya, Raya Cina. Kita puasa dengan raya dalam bulan yang sama. Tapi apa pun kita perlu merancang dengan baik sekali. InsyaAllah kami di Malaysia hari ini akan bawakan topik yang berkaitan untuk anda semua. Terutama sekali hari Jumaat hari ini kita ada segmen soal wang. Betul. Okey, kali ini soal wang juga adalah satu tarikan di mana perbualan ataupun perbincangan kita rentetan daripada minggu lalu pasca belanjawan kan, daripada piramid ke berlian. Apa yang kita masukkan ini? Itu kita ikut klasifikasi kewangan atau pendapatan rakyat Malaysia. Dulu kita dengar B40, M40, lepas tu T20. Tapi sekarang dengan jurang perbezaan yang berlebihan, kita ingin luaskan kelas pertengahan tu untuk mencapai suatu penanda aras negara yang maju. Mampu atau tidak dan apakah impaknya kepada anda rakyat Malaysia? InsyaAllah kita akan berdiskusi selepas ini. Kongsikan reaksi anda juga dalam perbincangan kami nanti. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan apa yang menarik di Dada Akhbar. Macam biasa setiap pagi kita akan pegang paper ataupun surat khabar ni, ataupun kalau orang Johor panggil surat khabar. Surat khabar. Apa khabar? Surat khabar. Mana surat khabar tu? Kita nak tengok kejap. Ni dia. Kenapa masih tak serik? Ini berkaitan dengan pegawai kadet ALK UPNM cedera ditekap setrika, mengundang reaksi yang begitu kecewanya daripada bapa Allahyarham Zulfarhan Osman kerana berlaku lagi selepas tindakan telah pun dilakukan, kematian telah pun berlaku, kemalangan yang cukup menyayat hati. Masih lagi berlaku kes buli yang berlaku di Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Perkara ini mendapat perhatian rakyat Malaysia. Di berita harian juga berita yang sama dalam muka surat 15 ya. Kalau kita lihat kes buli tekap setrika berulang di UPNM dan Angkatan Tentera Malaysia sedang menyiasat, dan Angkatan Tentera Malaysia juga mengeluarkan kenyataan di ruangan media untuk tidak membuat spekulasi rakyat Malaysia. Tapi macam mana kita tidak berspekulasi kerana setelah 6 pelajar dihukum gantung sampai mati, kenapa masih berlaku perkara keji seperti ini? Sebagai seorang ayah, saya rasa sangat-sangat kecewa. Seperti Allahyarham Zulfarhan tu macam anak kita semualah. Kita semua dapat merasai keperitan kehilangan seorang anak yang ingin berjasa kepada jurusa dan bangsa. Jadi di sini insya-Allah kepada rakyat Malaysia teruskan bersuara tentang hal ini untuk saya lah, supaya kita dapat pengadilan untuk pelajar-pelajar kita. Kalau kita nak ajar mereka untuk menjadi taat dan setia kepada negara, apa kita kena tekap setrika kat dada mereka? Suatu yang kita kena fikirkan, ya. Okey, itu dia. Harian Metro banyak lagi informasi dan juga berita-berita terkini anda boleh dapatkan, dan juga berita harian sebentar tadi. Tapi sebelum itu, sebab apa saya cakap pasal Johor tadi? Satu sebab kampung saya. Satu lagi sebab kita adanya yang sedang berlangsung sekarang ini, iaitu Karnival Jom Heboh Babaz. Betul, di Angsana Mall. Siapa yang berada di sana? Tuan Amirul Hakim. InsyaAllah kita bersiaran langsung bersama Amirul. Assalamualaikum Amirul. Macam mana keadaan di Johor? Apa khabar warga Johor? Hari pertama bagi Karnival Jom Heboh yang berlangsung di tapak letak kereta Plaza Angsana. Hari ini hari pertama, macam-macamlah kita sediakan untuk anda. Dan hari ini ada juga yang menyediakan daripada untuk warga Johor. Di hadapan saya, di belakang saya sebenarnya, Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ada booth. Dekat apa kat sini? Sebab MBJB menyediakan cabutan bertuah cukai harta khusus bagi program Jom Heboh. Untuk sertainya, anda semua perlu scan QR code yang tertera di booth MBJB yang ada kat belakang saya dan perlu buat bayaran cukai harta selama tempoh program Jom Heboh berlangsung, itu sehingga Ahad ni, 3 November ni pada jam 12 malam. Dan bayaran boleh dibuat secara online, dan hadiah yang ditawarkan sangat menarik berceritakan. Microsoft Surface dapat, laptop dapat, dan dengan smartwatch pun dapat. Untuk hashtag Jom Bayar MBJB. Saya pun tak pakai smartwatch. Dapat pakai smartwatch pun dah menarik dah tu. Selain itu juga, saya nak kongsi untuk warga JB. Ada Jom Local, Voice of JB by Jom Local.
Jam, sebuah pertandingan dan pencarian bakat-bakat tempatan dalam bidang nyanyian yang akan berlangsung di pentas utama. Jom heboh pada 1 November hari ini bermula jam 11 pagi bagi pusingan awal. Dan konsert final Voice of JB by Jom Local Jam akan bermula 9 malam hari yang sama. Dan jom orang ramai, marilah ramai-ramai datang ke Karnival Jom Heboh. Pelbagai aktiviti dan hadiah menarik akan disediakan untuk anda. Orang kata kalau datang JB mesti ada JB style. Jom, orang JB, orang Johor baru datanglah ke Karnival Jom Heboh di tapak letak kereta Plaza Ansana. Saya rasa itu saja yang boleh saya kongsikan. Nak tahu lebih lanjut, kena datang lagi di sini. Selain itu juga ada, yang paling menarik saya nak cerita, ada uji bakat 1 in a Million. Dah lama kita tak dengar uji bakat nyanyian program reality ni. Dan selepas tu, kalau nak datang manalah tahu boleh jadi penyanyi selepas ni, bolehlah pergi ke uji bakat 1 in a Million. Dan saya rasa itu saja perkongsian yang saya boleh datang. Nak tahu lebih lanjut, kena datang sendiri ke tapak letak kereta Medan Plaza Ansana ni. Untuk itu, kembali ke si pentas. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah dia orang Johor pagi-pagi dah berpusu-pusu ke Ansana Mall. Karnival Jom Heboh. Anim tak turut serta kata orang kampung kan. Yelah, patutnya ambil kan. Balik sekali. Tapi tak apalah. Hari ini saya kena bertugas di sini. Menemani Abang Nas kita. Betul. Kalau tak apa, baju merah kita. Kita dah macam sama kan dengan baju Karnival Jom Heboh. Tiba-tiba warna merah. Lepas ni kita turun insyaAllah. Cerita tentang inspirasi. Dengar tak? Siapa masuk studio suara kami tu? Suara inspirasi kita pada pagi ini. Kita nak cerita kepada anda semua. Ada satu video yang tular. Saya rasa anda pun sempat menyaksikan. Mungkin lalu juga di kawasan ruangan feed anda. Jomlah kita tengok sekejap video TikTok mengaji bersama dengan anak. Jom sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi illa allazina amanu wa amilus solihat wastawasaw bil وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Walaupun wow dia dengan raw dia masih ada pelat-pelat di sana, tapi Allahu Akbar. Sampai ada video-video yang menunjukkan 13 juta tontonan. Wah, kita nak ucapkan tahniah dan syukur kepada Puan Fatin Nur Sakinah Zulkifli dan juga suaminya Tuan Nazmi Roslan. Dan ini dia Haji kecil kita. Assalamualaikum Tuan Haji. Tuan Haji Farin Nezar namanya. Assalamualaikum. Inilah dia Tuan Hajinya. Tuan Haji masuk studio kita hari ini. Okey, ini dia keluarga yang memberikan inspirasi dengan tontonan jutaan penonton melalui aplikasi TikTok yang kita baru-baru ini kita saksikan. Sambungan ayat yang dengan siap kol-kolahnya tu. Itu yang geram tu. Itu yang geram macam nak kan? picit-picit. Jadi nak bertanya, jadi bila video-video ni tular sampai berjuta-juta tontonan, jadi untuk Puan Fatin terperanjat tak? Macam mana perasaan awal itu? Saya terkejut juga sebab dengan satu video. Saya rasa video yang keempat saya post kat TikTok waktu tu, saya just nak share je lah kan. So video saya, phone saya ni storage penuh. So saya saja je nak share dekat TikTok baru kan. So macam terkejut dalam satu hari tu banyak sangat views kan. Lepas tu banyak komen yang positif jugalah. Itu akaun barulah. Akaun baru sebenarnya. Akaun barulah. Maknanya dia memang orang kata organik. Ratus ribu dah jaga dia. Kan, penonton organik. Jadi Fahri ataupun apa namanya kita panggil Fahri nama sama dengan anak Daya Bakar. Itulah dia Fahri. Kan, Orang Fahri ni semua handsome. Nak tanya kepada Tuan Nazmi kita lah. Kesian dia sampai mikrofon semua tercabut dah tadi. Fahri ni ganas lah. The real definition of father. Itulah dia. Jadi selalunya dia memang seorang yang aktif macam inilah. Jadi budak-budak ni biasalah bila kita ajar tu senang je dia nak pick up percakapan dia lah. Jadi macam mana pula perasaan suami bila nampak isteri pula popular dengan anak ni? Kadang-kadang sebagai suami kita takut juga perasaan tu. Perasaan tu risau tu ada jugalah, cuma kita ambil sudut yang positif je lah. Betul kan? Sejak usia berapa? Nampak tak? Baru saja berikan telefon bimbit dan saya nampak kartun yang diberikan pun adalah kartun-kartun bacaan doa dan sebagainya. Bagaimana terapan yang dilakukan kan kepada Fahri? Memang daripada kecil pendengarkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, so sebenarnya macam pengalaman saya waktu dia kecil, saya sebenarnya mulakan
Mulakan dengan zikir dahulu. Okey, zikir-zikir simple lah macam la ilaha illallah, subhanallah, macam tu je. Zikir, lepas tu selawat. Lepas tu bila dia dah macam 3-4 bulan baru kita start dengan bacaan surah pendek lah, surah lazim. 3-4 bulan. Macam tu. 3-4 So masa awal tu kita banyakkan zikir dululah. Waktu bila? Waktu tidurkan sahaja ke? Sebab kita zikir selalunya waktu tidur sajalah. Macam kalau dengan Fahri? Kalau saya rasa macam sepanjang masa jugalah sebab saya memang jaga dia sepanjang masa kan. So waktu dia kecil saya dua-dua banyak baca zikir lah. Saya ni seorang lelaki seorang ayah. Jadi saya pun tak tahu sahihnya tidaklah sebab kita ni bukan kaum hauranya kan. Ada di antaranya kata dalam kandungan pun didengarkan zikir, didengarkan surah-surah. Adakah puan mengamalkan sesuatu macam tu? So masa mengandungkan dia adalah macam orang kata bagus kan baca dengan surah-surah pilihan. So saya pun ada juga surah pilihan yang saya baca antaranya macam surah Al-Luqman. Sebab saya ada ramai juga tanya kan surah Al-Luqman, Al-Maryam semua tu antara juga. Boleh ke kalau kita ada mic ke? Cik, wah. Tak Boleh ke kalau kita dengarkan sahaja-sahalah tapi kita jangan bagi dia perasan kan sebab kadang-kadang dia kalau dah perasan dia tak mau sambung. Betul. Kalau macam tak perasan ni kita bagi dia sambung. Nak bagi dia exam Tak kat sini. pastilah tu sebab Kejap kita tunggu kita mic cuba lah tapi tengok handphone ni dah. Sambil-sambil tengok handphone kan sekejap lagi kan. Mari kita Okey, sambil-sambil tu kita nak tanya juga keadaan ini adalah memberi inspirasi sangatlah kan kepada kita di luar sana sebab selain daripada ianya adalah ayat suci Al-Quran, ia juga sebenarnya menyambung sel-sel baik lah pada anak kan sebab dia boleh sambung ayat akhir. Tak kira lah kadang-kadang kita nyanyi pun dia boleh sambung, itu adalah satu milestone yang sangat baik untuk anak kan. Jadi melihat kepada dia setahun 4 bulan. Sekarang setahun 10 bulan dah. Oh, setahun 10 bulan. Masuk 2 tahun lah kan. Milestone yang paling ketara yang dapat dilihat baru-baru ini apa yang mungkin boleh Fatin kongsikan? Dan Aras yang paling ketara. Saya nampak sekarang ni dia dah pandai buat ayat. Ayat yang dia buat pun panjang juga. Boleh 5 ke 6 perkataan dalam satu ayat. Okey. Sebab dengar tadi dia cakap kan nak minta semua tu dah ada full sentence tu dah boleh lah. Kita nampaklah anak dia memang seorang anak yang cerdik. Jadi bila kita didik dari awalnya kan. Jadi sebagai ibu dah ada peranannya di sini lah. Jadi untuk ayah pula bila kita nampak populariti macam ni kan. Anak pun disukai rakyat Malaysia. Mimi jalan terus tu macam mana tu? Maksudnya jalan terus. Lepas ni apa nak jadikan dia seorang anak tahfiz ke nak teruskan sebab ada juga ibu bapa yang nak letak anak dekat media sosial ni dia takut. Kan sebab mungkin kerana keselamatan dan sebagainya. Jadi pendapat tuan tak? Kalau macam saya sendiri kita tak senang kata kita tak memaksa dia. Even macam kita ayat Quran pun kita macam ulang-ulang, tiba-tiba kita cuba test sambung dia boleh sambung. Start dari situ yang kita start perasan dia boleh teruskan. Jadi dari sudut ke depannya kita cuma support lah dia tapi nak kata memaksa dia untuk pergi ke sini ke sana tu tidak. Itulah dia takut dia nampak dah 15 juta tiba-tiba kita kena teruskan perjalanan ni kan. Jangan takut, jangan khawatir Fahri. Fahri, Tuan Haji. Dia tengok Dia kita tengok. lah. Okey. Fahri, cuba kita try. Fahri boleh nak sudah try macam mana? Mungkin surah favorite Fahri? Apa surah favorite dia? Surah apa Fahri? Banyak ni. Banyak. Kadang-kadang sekarang dia pandai request dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mula dengan 3 kul lah sebab sedap betul dengan 3 kul dengan qalqalah dia tu tadi. Saya dah dengar qalqalah dia. Kita try yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sad. Kalau orang lain buat dia tak nak. Kalau orang lain buat dia tak nak. Kalau ibu buat sebab dia tengok handphone kot. Okey, Jom baca. Jom baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sad. Dia tengok handphone. Tapi itu memang biasa. Kadang-kadang kalau dia dengan mak dia je dalam dia safe zone kan. Betul. Dia baru nak tunjukkan reaksi dia. Tuan Haji Fahri, Masya Allah, Tuan Haji Fahri. Tuan Haji Fahri, tengokkan tu apa tu? Dia dah seronok tengok mak. Tapi itulah di antara dangers juga kan. Kadang-kadang kita tengah mendidik anak tapi dengan gadget itu sesuatu yang kita kena pantau lah. Kita boleh bagi sekali-sekala kan tapi untuk ibu bapa di luar sana jarang bagi tapi sebab takut dia dah merata kontrol dia. Tapi saya rasa bila menjadi seorang suri rumah sempena masa ni anak-anak tak dengan gadget sangat kan sebab anda ada kan itulah dia. Kita doa Dia kata sorry tu apa? Kenapa Fahri kata sorry? Fahri tak buat salah. Okey, baca. Mama. Okeylah Fahri, okeylah. Terima kasih banyak-banyak Fahri. Terima kasih. Bye-bye Fahri. Bye-bye. Say bye-bye kat semua orang. Say Bye-bye Fahri. Bye-bye. Bye-bye dah. Cengang kat sana. Okey, terima kasih kepada Puan Fatin Nur Sakinah dan juga Tuan Nazmi Roslan. Bye-bye.
Barulah dan dapat senyuman daripada adik Fahri Tuan Haji kita. Bye-bye. Flying kiss satu. Satu lagi. Boleh. Comel baru betul lah ada muka sembang. dia. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Fatin dan juga Cik Nazmi. Fahri, Tuan Haji Fahri kita 13 juta. Kau rasa? Okey. Terima kasih banyak-banyak. Ini satu inspirasi kan, kadang-kadang kita ni sibuk dan macam saya lah sebenarnya terkena dekat saya sendiri. Kadang-kadang kita ni sibuk nak sambung lagu-lagu orang putih, Mak Saleh kan. Tapi sebenarnya alangkah baiknya setahun 10 bulan masya-Allah dah boleh sambung ayat secara Quran. InsyaAllah kita teruskan usaha kita untuk mendidik anak-anak kita. Dan kita berehat seketika selepas ini. Soal wang kita. Piramid kepada berlian. Apa yang kita maksudkan? Semuanya selepas ini. Wow! Di MHI. Fahri. Wow! Pembentangan Belanjawan 2025 baru-baru ini telah membuka mata ramai pihak terutamanya tentang sistem pengkelasan pendapatan isi rumah daripada berbentuk piramid kepada diamond shape. Konsep kelas pendapatan berlian yang diperkenalkan oleh kerajaan merangkumi kelas M40, M60 dan T15. Inisiatif ini diambil bertujuan mengangkat kesejahteraan rakyat serta memperbaiki sistem ekonomi negara bagi memastikan kelas pendapatan menengah terus berkembang dan mampu mengatasi cabaran ekonomi semasa. Dalam masa yang sama, kerajaan telah memperuntukkan pelbagai insentif dan sokongan bagi meringankan beban kos sara hidup. Antaranya peningkatan dalam bantuan tunai, insentif pengurangan cukai dan kemudahan kredit mikro untuk meningkatkan daya saing ekonomi rakyat. Usaha mengukuhkan daya beli kumpulan ini adalah sangat penting agar mereka tidak jatuh ke dalam golongan B40 jika keadaan ekonomi bertambah mencabar. Bagi golongan T15 pula, mereka ialah peneraju dalam menggalakkan pelaburan bagi sektor teknologi dan infrastruktur yang boleh menarik lebih ramai pelabur serta membuka peluang pekerjaan bagi kelas M40 dan M60. Dengan cara ini, kelas T15 dapat memainkan peranan utama sebagai penggerak ekonomi yang membuka lebih banyak peluang kepada rakyat di pelbagai peringkat pendapatan. Okey, dalam segmen soal wang pada hari ini, topik yang mendapat perhatian apabila pasca Belanjawan 2025 telah pun dibentangkan, ini adalah antara yang menarik perhatian daripada piramid ke berlian, tambahnya kelas pendapatan bagi mengukuhkan golongan pendapatan pertengahan dan untuk merapatkan jurang kaya miskin bagi untuk meningkatkan of course ekonomi negara. Tapi apakah yang dilalui subsidi? Apakah yang dilalui oleh mereka golongan-golongan yang berada pada fasa sedikit sahaja perubahannya? Itu juga mencabar meningkatkan reaksi pelbagai daripada golongan-golongan ini. Jadi kita nak bincangkan pada hari ini. InsyaAllah kita kupaskan bersama dengan Dr. Taha Omar, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Nas. Teruja tak dengan belanjawan kita tahun ni? Sangat teruja dan sangat menarik dan I really like it actually. You really like it? Dia macam Okey, ini yang menarik ni kan. Tapi apa yang kita Kita nak teruskan? dengarkan. Unjuran kita, kalau kita lihat pengkelasan pendapatan kita sebagai piramid Ya. di mana di atas T20, lepas tu kita ada M40 dan juga B40. Ya. B40 mengambil rangka yang paling di bawah dan merupakan golongan terendah yang paling besar, yang paling utama. Jadi kita nak ubah kepada sistem piramid. Jadi daripada piramid kepada berlian. Apa yang kita boleh faham daripada piramid ke berlian? Silakan. Alright, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada MHI kerana sudi menjemput saya lagi. Amin. Alhamdulillah pada hari yang mulia ini. Yang kedua juga terima kasih kepada Nas dan juga Ani. Betul tak cerita ke? Pandai dia pandai. Dia sengaja Betul, cantik betul, tu dia sengaja Ani ni semua pandai. Betul. Bila kita lihat pada 19 hari bulan Oktober ketika Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri membentangkan belanjawan, saya nak mulakan topik pada hari ini dengan 3 perkataan. Yang pertama, kesenjangan. Yang kedua, bersasar. Dan yang ketiga, maha kaya. Okay? Maha kaya. Kesenjangan, masa beliau memulakan pembentangan beliau mengulangi perkataan kesenjangan yang membengkak sebanyak 3 kali.
Saya rasa sepanjang pembentangan tersebut beliau mengatakan kesenjangan yang membengkak hampir 5 ke 10 kali. Saya Google. So, kita tak tahu apa kesenjangan. What is kesenjangan? Betul. Maka dilihat di situ adalah ketidakseimbangan. Mana tidak seimbang dari segi pendapatan antara bottom billion ataupun B40, M40 dan juga T20. Yang akhirnya menterjemahkan kepada satu kategori ataupun klasifikasi baru iaitu T15. Itu yang pertama. Yang keduanya yang saya lebih suka untuk kita mengetengahkan di sini adalah bersasar. We are afraid. Apa ni nak tarik subsidi? Apa ni nak tarik kelebihan dari segi pendidikan punya orang kata sponsorship, akses kepada pendidikan, akses kepada hospital, akses kepada harga subsidi dalam diesel dan juga petrol. You don't have to be worried because ia berbentuk bersasar. Now, orang akan tanya, macam mana you nak bersasar? Bersasar ni maknanya you ada teropong, you tembak kena tepat. Jitu, betul. Jitu. Dia kena very accurate because we are talking about money. Now, sebab itu kalau Nas dan Anim ingat, daripada sejak 2 tahun lepas sehingga hari ini, kita dah selalu highlight tentang PADU, Pangkalan Data Utama. Betul. Yang mana ramai orang skeptical. Nak kena isi ke tidak? Nanti kalau saya isi data PADU ni, pangkalan data ni akan disalahgunakan dan scammer akan call saya untuk tanya itu, tanya ini. No. PADU ataupun pangkalan data utama bermatlamat untuk mengetahui apakah pendapatan anda dan apakah perbelanjaan anda. Jadi walaupun anda punya pendapatan berada pada kelas T15 tetapi perbelanjaan anda mungkin lebih daripada dari segi peratus lah, daripada golongan B40 dan M40, anda tidak perlu risau. Anda tidak akan ditarik subsidi RON 95 itu ataupun RON 95 lah yang kita takut tahun depan itu. Itu yang saya suka. Dan yang terakhir, maha kaya. Actually it's more of a Islamic question. Okay. Biasa kita dengar maha kan. Allah maha besar contohnya. Allah maha kaya. So is it accurate to use perkataan maha kaya untuk manusia? Sebab maha diterjemahkan kepada unlimited. Betul. But manusia punya kekayaan limited. But anyways, mungkin beliau ingin mengetengahkan perbezaan antara kaya dengan yang top tadi tu. Betul. Secara semantik untuk saya lah. Ya, betul. Ini juga mungkin perlu mengembalikan kepercayaan rakyat lah kan. Selepas apa yang kita lalui, mungkin adanya PADU dan sebagainya tu agak sedikit mencabar untuk mengembalikan kepercayaan Trust kepada rakyat. Kita berbalik pada soalan topik utama kita. Bila kita bercakap tentang subsidi yang bersasar dimaksudkan ini, golongan yang sangat sakit ini adalah golongan yang tipis-tipis je perbezaannya. Tapi tidak dapat subsidi, tapi perlu bayar cukai dengan cukai-cukai yang diletakkan. Senang cerita, bahasa yang paling mudah untuk kita bagi adalah sakit. Rakyat sakit. Tetapi ini adalah untuk ekonomi negara. Kerana apa? Kerana untuk mengukuhkan golongan pertengahan itu, golongan yang perlu alami kesakitan ini adalah golongan ini. Jadi reaksi ini adalah reaksi yang biasa kita dapat. Respon daripada Dr. Taha sendiri melihat kepada perkara ini, adakah ianya normal berlaku pada negara-negara maju yang sedang mengukuhkan ekonomi mereka? Dalam konteks ekonomi, ada 3 tunjang utama. For a country to function, ada 3 benda. Pertama, pendapatan. Okay? Pendapatan siapa? Pendapatan rakyat itu sendiri. Yang kedua, pencukaian. Taxation. Dan yang ketiga, pengagihan. Distribution. So, income, taxation dan juga distribution. Now, bila tadi Hanim sebut golongan yang tak berapa atas, tak berapa bawah, dekat tengah-tengah tu merasakan kesakitan, saya boleh mengatakan sebenarnya ada cara untuk tak rasa sakit. Kita perlu bijak dari segi ilmu kewangan. Bukan, I'm not talking about standard, dapat gaji kena bahagi 40% untuk ni, 40% untuk tu, 30% tu. I'm talking about tax. Bila kita ada aggregate income ataupun pendapatan agregat ataupun pendapatan kasar itu, dia tak semestinya kesemuanya, memang dari segi garis panduan pencukaian dikenakan kepada pendapatan kasar. Tetapi kita perlu juga tahu ada pelepasan cukai. Kalau saya
contohnya Nas ada sebut tadi, kalau awak gaji RM30,000 sebulan, awak automatically T15. Betul. Tapi saya anak ada 6 orang. Okey. Kan dalam tax relief untuk setiap anak yang berumur 18 tahun ke bawah ada pelepasan RM2,000. Okey. Anak yang berada atas umur 18 tahun dah pergi ke universiti belum berkahwin ada pelepasan hingga RM8,000. Next question. Why is it 8,000 and why is it 2,000? Because that is the average expenditure for a household in Malaysia. Boleh cakap pasal umur putih sikit kan? Mana itulah perbelanjaan purata bagi pendapatan isi rumah purata untuk seorang anak. Kendati pun. Macam tu. Kalau perbelanjaannya exceed daripada benchmark 2,000 tadi, maknanya you memang tak layak ataupun tak patut dapat that so-called tax relief. Lebih daripada itu. Jadi Dr. sokong inisiatif padu ini supaya kerajaan Madani kita tahu siapa yang harus disasarkan. Betul. Jadi kalau di sini, kalau saya nak mungkin jadi devil's advocate sikit lah. Saya unjurkan bahawa kalau ada seorang yang berpendapatan RM30,000, ya, ada isteri, ada 6 anak, lepas tu ada ibu bapa yang uzur, mungkin mentua yang uzur juga, 10 orang dalam satu tempat, ya. Kalau berada di Putrajaya, lain cerita. Kalau berada di Kelantan atau Perlis, lain ceritanya. Betul. Jadi macam mana kita nak samaratakan pensasaran tersebut mengikut KDNK atau keluaran dalam kasar dalam negeri untuk setiap negeri? Betul apa yang diketengahkan oleh Nas bahawa pendapatan yang sama tidak bermakna perbelanjaan yang sama kerana lokasi yang berbeza. Namun apa yang kita tahu bahawa kalau kita di kampung, purata untuk mendapat pendapatan atau gaji yang sama tinggi di bandar adalah kalau tak ada, paling kurang saya boleh kata sangat rendah. So I'm talking about Kelantan and Putrajaya. I'll take your example. Untuk seseorang mendapat gaji RM15,000 sebulan di Putrajaya amat relevan. Baik. Manakala untuk seseorang itu mendapat gaji RM15,000 di Kelantan, I'm not talking about individual, on average, secara purata, kadar peratusannya lebih rendah. Regardless, sama ada memang perbelanjaan dia akan rendah di Kelantan dan perbelanjaan dia akan tinggi di Putrajaya. So, it comes back to a set-off. Dia nak dapat RM15,000 di Putrajaya senang, nak dapat RM15,000 di Kelantan susah. Tetapi perbelanjaannya rendah di Kelantan, perbelanjaannya tinggi di Putrajaya. So, it's a set off, so-called. So, kalau saya menjawab soalan tadilah, dia memang nampak macam tak adil, but at the end of the day, the probability, kita kena mempertimbangkan the law of probability dengan the law of average. Dari segi kadar purata dan kadar kebarangkalian. So, that's why untuk kita lebih tepat mendapatkan informasi tersebut, maka kita perlu updatekan data padu kita. Itu maksudnya. Okey, bagaimana pula kalau mungkin kita nak kongsikan tentang fahaman kita bersama. Tangga gaji ini seperti mana yang kita kongsikan kan, ada perbezaan tangga gaji dan sebagainya, dan itu adalah berbeza daripada setiap tempat. Fahaman kita, adakah kita mampu untuk mengukuhkan, sebab selain daripada piramid kepada berlian, kita juga nak mengukuhkan bahagian pertengahan, golongan pertengahan itu. Apakah yang dimaksudkan dengan itu? Dan juga ada di antara kita tidak tetap gaji bulanannya. Definisi pendapatan tidak tetap ini pun agak sukar untuk kita fahami, untuk kita relatekan dengan golongan. Kita di golongan yang bahagian mana? Ada yang buat pendapatan sebulan ni kalau sale okey, contohnya gajinya RM6,000. Kalau bulan depan pula sale meletup RM12,000, RM13,000. Dah golongan yang berbeza. Jadi bagaimana untuk fahaman kita bersama? Kita boleh pergi kepada individu ke individu. Namun untuk kita mencapai daripada piramid ke berlian, sebenarnya we are more closer than ever. Sebab kalau kita lihat kepada data Jabatan Perangkaan Negara, contribution ataupun pendapatan rakyat Malaysia dari segi T20, B40 dan M40, kita ikut masih piramid tadi itu, T20 punya pendapatan mencecah 49%. Maksudnya kalau gaji satu Malaysia ni gaji dia RM100 dan dalam Malaysia ada 3 orang, T20, B40, M40,
Gaji T20 ni RM50. Gaji M40 dengan B40 ni adalah RM25 seorang. So on that comparison, on that numbers, we are closer to become untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi. Cumanya, now saya nak menjawab soalan tadi. It's not about income. It's about expenses. Okay? Untuk orang tengah ini tidak sakit dan sehingga dia ada extra money untuk invest dan dapat pendapatan tambahan macam Anim sebut tadi, adalah kalau dia boleh mengurangkan perbelanjaan dia dalam sektor-sektor tertentu. Contohnya pendidikan, hospital dan juga makanan-makanan asas. Nah, siapa yang nak kurangkan perbelanjaan CM40 ni? Maka dengan itu kita memperkenalkan penarikan subsidi ataupun subsidi bersasar. So awak yang Abang Long yang kaya, maha kaya ini, awak dah selesa. Sebab tu kita tak ambil T5 tu, kita ambil T15 terus. Apa maksud T15? Pendapatan dia antara 1 juta setahun ke atas. Awak gaji 1 juta setahun maknanya RM83.3 ribu sebulan. Awak boleh bawa macam-macam kereta. So itu yang saya sebut tadi, pendapatan, pencukaian dan pengagihan. Dengan pengagihan yang holistik ataupun efisien, orang yang tengah ni akan merasai perbelanjaan yang rendah, lantas ada extra money ataupun kita panggil pendapatan boleh guna, disposable income dalam bahasa orang putih. Disposable income tu dia boleh invest untuk dapatkan pendapatan tambahan. Ya, saya harap saya menjawab soalan tadi. So yang nak bukanlah nak tanggung. Ya, kita satu negara. So awak 1 juta setahun gaji. So yang kita yang kat tengah ni nak jadi berlian tu adalah supaya kita rendahkan perbelanjaan kita. Pendapatan is subjektif. Kan, untuk bukan subjektif, kita bergantung pada rezeki lah, kena usaha dan limited pendapatan ni. Objektif utamanya di sanalah. Dan untuk kita luaskan kelas pertengahan ini, lebih banyak orang yang mampu contribute kepada perkembangan ekonomi negara kita lah. Betul. Jadi di sini mungkin secara penutupnya lah pada rakyat di luar sana, kita ni nak ikat perut, kita nak berjimat ciumat dan sebagainya. Jadi apakah sebabnya di sini? Jadi di sini Kerajaan Madani ingin memperluaskan layer pertengahan ini, tapi apa manfaatnya? Hutan negara 1.22 trilion. Jadi kita semua harus menggambling tenaga untuk mengurangkan hutang ini. Tapi dalam hutang ini kita yang dicukaikan dan kita yang ditarik subsidi. Jadi mungkin kepada penonton kita, silakan. Saya boleh jawab satu perkataan je. Saya membesar di negara Timur Tengah. Saya pernah pergi ke negara-negara Afrika. Ini cerita 4 tahun lepas, Nas. Nak isi tangki penuh kereta dekat Afrika, kita biasa tangki penuh MyView apa? RM70 lah. 70. Sana adalah RM300, Nas. RM300? Ringgit. Nilai dia. Sama lah juga. RM300. Sorry. So 300 ini cerita 4 tahun lepas. Maksudnya, why I'm saying this? Kita adalah rakyat yang telah dimanjakan terlalu lama. Dunia luar dah lama tak dimanjakan. You have to work hard. You cannot expect free money, free money. Ataupun orang kata bagi semua percuma je. Tetapi sebab kita lahir-lahir dah ada subsidi. Lahir-lahir dah rasa manja. So sekali bila ihsan, remember, subsidi adalah ihsan, penampungan. They have all the rights to take it. But in that fact pun, kendati pun dia bagi juga. Dalam fakta tu saya nak bertanya juga. Dalam 300 yang dibelanjakan untuk full tank ni, berapakah gaji purata? Nak tahu juga. If I say dia punya benua tu pun kita boleh tahu. Betul. Taklah dia bukan negara berpendapatan tinggi. As clear as I can say, gaji minima dia tidaklah RM1,700. Maybe rendah daripada itu. Jadi, but I nak jawab juga satu lagi soalan. Bila Nas sebut hutang negara beberapa trilion. Antara benchmark ataupun kayu ukur sesebuah negara itu adalah negara yang maju ataupun ke arah nak jadi maju, antara dia punya kriteria lah, saya takut ramai orang marah ni, adalah hutangnya tinggi.
Iyalah. Hutang tinggi tidak bermaksud miskin. Sebab negara ni bukan macam manusia. Hutang ni kena habis sebelum mati. Tak. Negara tak boleh mati. Negara akan tak ada bila yaumul qiyamah. Macam itulah lebih kurang dia. So to have a high debt is not satu kayu ukur bahawa ia berada dalam kesusahan. Tetapi bagaimana kita nak membayar hutang tersebut adalah dengan mengenakan cukai yang tinggi. Tetapi cukai kita yang paling tinggi di Malaysia ni pun 30%. Betul. Di Europe 50%. Nobody is crying in Europe. Di Australia 55%. So saya nak kita satu masyarakat rakyat yang manja. I'm not saying kau bolehlah kau cakap banyak kau mencarat. No, I'm not saying that. But the opportunity has been given. And siapa yang rajin, dia akan selesa. Ya. Jadi nampaknya Dr. Taha macam bersetuju bila kita konsisten mengenakan ramuan ini, mungkin kita akan bergerak kepada negara yang lebih baik lagi. Definitely. We are on the right track. We are on the right track. Alright. Terima kasih banyak-banyak untuk kesimpulan itu. Terima kasih untuk penerangan dan juga bual bicara kita hari ini yang tegang ataupun yang sedikit londe. Saya suka diskusi apa sekalipun. Terima kasih banyak-banyak. Dr. Taha Omar, pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Sampaikan salam kami kepada warga UPM. Terima kasih. Saya. Dr. Taha sentiasa teruja bila anda berada di set MHI. Baiklah, kita berehat seketika dan apabila kita kembali, barakah di Jumaat yang mulia ini semuanya di MHI. Terima kasih kerana masih bersama kita di MHI dan seperti yang dijanjikan di Jumaat yang penuh barakah ini, sesuatu yang istimewa memberi peluang untuk anda untuk menginfak dan juga membina hari kita kemudiannya, insya-Allah. Jadi kita bersama dengan Ustaz Bakhtiar Fitri, jurucakap kumpulan bahagian pendidikan. Ada pangkat namanya Ustaz Bakhtiar kita daripada Kompleks Islam Darul Faizin atau KIDAF yang semakin berkembang maju. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pun nak bertanya khabar tentang perkembangan kumpulan pendidikan Darul Faizin dalam penambahbaikan Masjid Nur Muhammad KIDAF ini. Jadi mungkin mukadimahnya dimulakan oleh Ustaz, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Nas dan juga semua penonton setia MHI pada hari ini. Alhamdulillah kita bertemu pada hari Jumaat yang sangat barakah ini. Pertemuan yang orang kata bukan tiba-tiba buka TV, ada KIDAF lah, ada Ustaz Bakhtiar, ada Nas, tak. Hari Jumaat ini Allah pertemukan kita atas perancangan Allah Ta'ala. Sebab Allah nak mulakan pagi kita hari Jumaat ini dengan berinfak sebenarnya. Amin. Ramai tercari-carikan manalah tempat nak berinfak. Akhirnya Allah Ta'ala buka kita pada hari ini satu ruang untuk berinfak bersama dengan Kompleks Islam Darul Faizin. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan, dah hampir 16 tahun beroperasi. Begitu lama beroperasinya dan banyak manusia, banyak rakyat Malaysia yang dapat manfaat daripada tertubuhnya Kompleks Islam Darul Faizin yang telah diasaskan oleh kekanda kami Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, kan. Disampaikan salam kepada semua tak dapat hadir pada hari ini. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, alhamdulillah dengan tanah yang luas, tuan-tuan boleh nampak dekat skrin TV kita sekarang ini bagaimana pembinaan berlaku dan bagaimana program telah berjalan begitu rancak pada hari ini. 8 ekar di Bandar Baru Kedah. Ya, 8 ekar sangat besar dan alhamdulillah selama lebih kurang 16 tahun ini dah ramai yang dapat manfaatnya. Bayangkan di situ bukan sekadar anak-anak belajar tahfiz. Ada warga emas yang datang ke situ, yang sewa rumah tepi-tepi kat situ. Sangat cantik. Sebab saya dah beberapa kali di sana sebenarnya. Program selawatnya datang ke sana, tengok majlis berjalan bagaimana di sana. Bahkan di situ juga Ustaz Jafri sendiri buat rakaman. Buat rakaman program-program TV-nya yang mana program tersebut disiarkan di media sosial dan juga di televisyen sebenarnya. Bahkan pada setiap pagi. Setiap pagi insya-Allah Ustaz Jafri akan bersiaran secara langsung di media sosialnya untuk kuliah tafsir. Maknanya tuan-tuan dan perempuan, bila kita berinfak bersama dengan KIDAF, manfaat yang memiliki sangat besar. Sebelum saya pergi jauh, tuan-tuan dan perempuan, apa kata, ambil dahulu gambar dekat skrin TV kita tu, ada nombor akaun dan juga ada QR code di sana. Sambil saya bercakap, sambil tu boleh juga sama-sama berinfak. Tuan-tuan dan perempuan, apa kelebihan berinfak bersama dengan KIDAF? KIDAF ni bukan setakat madrasah tahfiz semata-mata. Di situ juga ada masjid.
yang kami tengah bina dan kami besarkan lagi masjid tersebut. Sebab terlalu ramai yang datang kat sana sebenarnya. Setiap minggu tu, bahkan setiap Saban hari ini akan ada jemaah dari Selangor datang, dari Kuala Lumpur datang, bahkan lagi luar negara pun ada singgah di sana. Nak tengok bagaimana keadaan di sana. Yelah dah ramai berinfak kat sana kan. Nak tengoklah macam mana perkembangan kat sana. Tuan-tuan dan perempuan, alhamdulillah sepanjang kita dekat sana tu kan, kami melihat bagaimana anak-anak tahfiz ini menuntut ilmu secara percuma, Nas. Percuma ya. Datang mana sumbangan percuma, bayaran percuma itu datang daripada kita sebenarnya. Subhanallah. Kita tidaklah belajar di sana, tetapi kita menyediakan anak-anak belajar di sana. Apa kata Nabi SAW? Untuk orang yang membantu menyempurnakan kehidupan seseorang manusia dekat dunia ni, kita bantu anak belajar dekat sana, warga emas belajar dekat sana, seluruh rakyat Malaysia ini cara ilmu dekat sana. Kita bagi infak dekat sana. Kata Nabi SAW, man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan 'inda mizanih fa in rajaha wa ila syafa'tulah. Barang siapa yang menyempurnakan hajat saudaranya di dunia, walaupun satu hajat, walaupun seorang manusia kita bantu, Allah, kata Nabi SAW, aku akan menanti orang ini di Al-Mizan, tempat timbang dosa pahalanya. Kalau berat timbangan pahala, beruntunglah. Kalau ringan timbangan pahalanya, kata Nabi, aku beratkan. Untuk siapa Nabi beratkan? Untuk orang yang membantu orang lain, menyempurnakan hajat orang lain, menyempurnakan hajat anak-anak belajar. Bukan seorang anak belajar, beratus anak belajar di kat sana. Bukan seorang umat Islam yang belajar, berjuta umat Islam yang belajar online di kat sana. Subhanallah. Maknanya akhirat nanti Nabi akan nantikan kita. Siapa orang yang memudahkan urusan orang kat dunia dahulu, Nabi nantikan untuk beratkan timbangan pahala kita. Apatah lagi Nas, kalaulah diinfak atas nama mak ayah kita. Dia kata dekat dia beradik, jom kita infak dengan kidaf. Untuk makluman semua, berbaki lebih kurang 800,000 saja lagi. Wow, sasaran awalnya berapa tu Ustaz? Hasilnya RM5 juta, alhamdulillah. Tapi sejak setahun dua kita berada di MHI ini, dah terkumpul 4.2 juta lebih kurang. Subhanallah, alhamdulillah. Dengan baki RM800,000 ni kan, Nas, sebenarnya saya punya rasa lah. Kalaulah yang menonton pada hari ini kan adalah CEO company ke contohnya, adalah owner produk contohnya kan, yang kata nak wakaf atau nak berinfak, kepada kami sebenarnya. Saya ingat 800,000 ini, kalau hari ini rakyat Malaysia yang berjumlah 1,700 orang cukup dah. Kita ada 33 juta rakyat Malaysia. Umat Islam mungkin dalam 20 juta. Dan yang menonton pada hari ini, katakanlah Nas, adalah 300,000 lah kata menonton pada hari ini. Betul? Kan? Kami cuma memerlukan lebih kurang 1,700 orang yang boleh berinfak dengan kami sebanyak RM500 saja. Sama ada bagi sekaligus, dia bicara adik-beradik ni. Kak bagi 100, dek 100, kumpul dapat 500. Infak atas nama mak ayah. Nabi menanti mak ayah di Al-Mizan untuk diberatkan timbangan pahala mak ayah. Kalau tak mampu nak bagi 500 sekaligus kan Nas, tak apa. Boleh ansur-ansur. Bayar 100 bulan ni, 100 bulan depan, cukuplah 5 bulan dapat 500. Atau apa-apa jumlah sekalipun. Janji tuan-tuan dan perempuan, di akhirat nanti kita berjalan di padang mahsyar, kita nampak, wow, banyaknya emas-emas di kiri kanan. Allah kumpulkan emas tersebut letak depan mata kita. Inilah guni-guni pahala emas yang kau simpan sewaktu dekat dunia dulu. Datang daripada mana benda ni? Mana datang daripada infak kita, subhanallah. InsyaAllah. Jadi kita impikan guni-guni emas di sekeliling kita sambil kita berinfak di Jumaat yang mulia ini dalam jalan kebaikan. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Ustaz Bakhtiar Fitri kita, jurucakap kumpulan bahagian pendidikan Kompleks Islam Darul Faizin ataupun KIDAF. Semoga teruslah kita berinfak dan berusaha untuk membangunkan 800,000 sahaja lagi. Saya doakan kejayaan buat KIDAF. Amin. InsyaAllah. Baiklah, kita akan berehat seketika dan kembali bersama dengan Anim dengan berita-berita terkini semuanya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kita sampai ke penghujung rancangan. Adalah juga pesanan-pesanan untuk anda, Anim. Ya, okey. Program Pediasure Grow to Great musim ketiga adalah inisiatif oleh Abbott bersama dengan kelab bola sepak Real Madrid. Real Madrid ke? Ya, Alam Madrid gitu. Menampilkan dokuseri di TV3 yang bermatlamat untuk mendidik dan mengajak rakyat Malaysia menjadi lebih peka mengenai keperluan nutrisi untuk tumbesaran optimum kanak-kanak. Jadi jom saksikan perjalanan hebat 14 bintang bola sepak dalam episod yang akan datang. Adakah
mereka mampu mengatasi cabaran bersama dengan ibu bapa mereka. Jadi jangan lupa untuk saksikan episod penuh Ahad ini 7.30 malam di TV3. Oh, dengan Chef Naim sebenarnya. Kenapa pemain bola sepak nak belajar masak? Untuk nutrisi diri, untuk menyihatkan badan. Kan? Bagus. Dan cerita pasal nutrisi pula, ni nutrisi yang sedap. Kepada anda yang sampai ke Karnival Jom Heboh di Angsana Mall Johor, yang dibawakan kepada anda oleh Babas. Jadi datang beramai-ramai ke booth Babas untuk mendapatkan pelbagai pack-pack promo produk Babas secara percuma. Ada juga promo goodie bag bernilai RM10 saja dan macam-macam yang ada di dalam, dan juga menangi banyak hadiah-hadiah menarik dari Babas. Sampling makan juga percuma. Aksi roti terbang oleh Flying Chef ada, Chef Mat, dan paling istimewa penampilan khas personality media prima di booth Babas sepanjang hari. 3 hari di Karnival Jom Heboh di Angsana Mall. Jom heboh. Bersama Macam Babas. lain je tu. Okey, Karnival Jom Heboh Babas di Johor Bahru ni kita nak ajak warga selatan lah terutama sekali untuk berkumpul kerana kehadiran anda untuk gegarkan Padang B Angsana Mall Johor Bahru, di mana layan persembahan mantap daripada selebriti kita iaitu Nabila Razali, ada Ayu Damit, ada Syamil Sukilo, ada juga Wani Hasrita Dollar dan ramai lagi bersama dengan Muaz Mohamid dan juga Hanif Miswan dan juga Farah Nabilah Wazir sebagai hos anda. Oh, patutlah Hanif tak ada. Itulah dia. Awal sudah pergi sana. Hanif dekat sana. Okey, tak apa, wakil kami. Betul. Temui anda semua di konsert Jom Heboh pada 2 dan juga 3 November ini di Padang B Angsana Johor Bahru Mall pada jam 9 malam. Pasti meriah, pasti kecoh, pasti riuh. Bersama dengan Hanif Miswan, wakil MHI kita di Jom Heboh. Terima kasih Hanif Miswan. Dan insya-Allah kita berehat pada hujung minggu ini. Hanif jangan buat malu Itulah dia. Betul, baru nak cakap. Kalau nak main foot golf kat sana, jangan. Okey, ke Jom Heboh kepada warga selatan dan kepada anda semua, jaga diri baik-baik, rancang perjalanan anda. Kita jumpa lagi Isnin minggu hadapan. Jangan lupa tahu, jangan 9.30, pukul 10. Dengan cerita cendawan. Apakah khasiatnya untuk kita? Itulah cerita kita pada Isninnya. Dan juga anda boleh stream, ditonton RM9.90 saja. Baiklah, saya Nas Rahman. Ani Bizati, Assalamualaikum. Bye. Salam Jumaat. ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسن.